amat luas. Maka sebab itulah tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kita kena ambil peluang sama-sama. Sisa baki dalam Ramadan yang tinggal tak lama lagi tuan-tuan. Sebab itulah seorang ulama namanya Syekh Abdullah Al-Alawi Al-Haddad, dia menyatakan bahawa janganlah kalian bersedih dengan pemergian Ramadan. Jangan kita bersedih dengan pemergian Ramadan, kerana Ramadan akan tiba, akan hadir pada tahun yang akan datang. Yang patut kamu takut dan kamu rasa sedih jikalau Ramadan tiba di tahun akan datang tapi kamu sudah tidak ada lagi. Itu yang patut kita ambil perhatian, bahawa peluang yang Allah bagi dekat kita Ramadan itu, mungkin Ramadan itulah kali yang terakhir bagi kita. Maka kita ada lagi 3 hari mungkin, insya-Allah. Maka ambillah tuan-tuan peluang untuk sama-sama kita jadikan ruang-ruang yang ada dalam Ramadan ini dipenuhi dengan perkara kebaikan. Adapun kita ni duk asyik-asyik cari isu lah. Ni raya tak silap hari Isnin. Dak Jakim kata hari Selasa. Dak ni majlis pula apa fatwa Indonesia kata hari Isnin. Jadi bergaduh pula orang kita. Tak apa tuan-tuan, raya tetap raya. Yang penting raya pada 1 Syawal. Bila? Tunggu nanti pengumuman penyimpan Maha Besar Raja-Raja. Jangan duk kalut. Yang penting ialah apa yang kita kena buat dalam penghujung Ramadan. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, saya nak mengambil tempoh ini, kita nak lihat 2 hadis Nabi SAW, ya. Banyak hadis-hadis yang kalau kita boleh petik dalam bulan Ramadan. Cuma saya nak sebut 2 saja hadis yang Nabi SAW nyatakan kedudukannya sahih, ya. Satu, Nabi sebut man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan pada Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya. Satu. Hadis yang kedua, man qama Ramadan, barang siapa yang mendirikan, ya, pada malam-malam Ramadan itu dengan penuh keimanan dan pengharapan pada Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya. Baik, kita ada 2 jalan cerita hadis dengan 2 maksud yang hampir sama tapi pada punca yang berbeza. Satu ialah man sama, barang siapa yang berpuasa. Yang kedua, man qama, barang siapa yang mendirikan. Apa beza? Man sama maksudnya ialah kita puasa. Puasa ni maksudnya menahan diri daripada makan minum dan semua perbuatan tingkah laku yang boleh membatalkan puasa itu sendiri, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, daripada terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu yang kita belajar. Dari sudut qama pula, maksud qama ni bukan hanya sekadar mendirikan, kita mengihya, menghidupkan malam-malamnya dengan amal kebajikan, menghidupkan kehidupan kita ini dengan amalan-amalan sedekah dan seumpama dengannya sepanjang bulan Ramadan. Ya, maka sama adalah puasa, namanya tahan. Qama maksudnya kita bangun. 2 kandungan yang berbeza. Tetapi tujuan utama yang Nabi nak sebut, barang siapa yang puasa, barang siapa yang mendirikan malam-malamnya dengan perkara kebaikan, nescaya dia akan memperolehi keampunan daripada Allah dengan kerana keimanan dan juga pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, kalaulah Nabi SAW sebutkan dalam 2 hadis ini untuk kita lihat bersama, maka tuan-tuan cuba ambil pengajaran. Kenapa Nabi sebut sama kemudian qama? Sama adalah satu perbuatan untuk kita mengelak daripada perkara yang dilarang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud tahan, ibarat begini tuan-tuan, ni hand sanitizer. Saya pegang. Tak boleh kata saya tahan sebab saya pegang. Tapi bila nama tahan, kalaulah sanitizer ni nak jatuh kat saya, baru saya kena tahan. Maksud tahan ialah ada beban, ada benda berat atas kita. So maksud tahan ni bukan kita tak boleh makan. Makanan depan kita boleh cak makan, orang apa tengok kan. Tambah-tambah barkoba. Kan, ye. Boleh je nak makan. Tapi sekarang ni barkoba ada di Madinah. Bel Ngasri. Kesian kat dia kan. Orang panggil dia apa, geng plastik hitam, geng ye. Kesian kawan tu pergi umrah. Tapi bagus, Bel Ngasri. Dia pernah dengan saya juga pada kemuncak tahun baru di masjid Keramat di Ampang. Ya. Bagus, sama, dia sebaya dengan saya, umur sama, lahir tahun 80. Sahabat rahimakumullah sekalian, cuba tengok kita. Kita bukan tak boleh makan ketika dalam bulan puasa, boleh makan sebab kita ada makanan. Cuma prosesnya ialah kita kena tahan sebab kita nak patuh pada Allah. Tahan daripada makan, tahan daripada buat benda-benda mungkar. Bulan lain bukan tak buat, belasah je. Tapi bulan ni dia tak larat ustaz puasa. Cuba tengok grup membawang.
Kita tak ada lah. Grup tu dia tak ada sini. Dia jadi sekarang ni silent reader. Dia tak live group. Dia ada dalam tu, dia diam. Tunggu nanti menjelang hari raya, kan? Bila pengumuman hari raya, lepas tu ni pun lagu raya dah pasang banyak dah. Tunggu je 1 Syawal, dia mula buka balik cerita lama. Dia buka balik kes-kes viral. Sebab Ramadan mendidik bahawa jangan buat benda yang Allah larang. Nampak tak tuan-tuan? Sama tu maksudnya kita tahan diri kita daripada buat benda-benda yang boleh merosakkan pahala puasa dan amalan-amalan sepanjang dalam bulan puasa. Itu nama sama. Tapi qama pula, konten dia ialah kita kena bangun. Sebab qama ni perkataan bahasa Arab dari sudut madhiyah ialah perkataan yang menunjukkan kena bangun, kena berdiri, kena usaha, kena buat. Qama ni dia tak boleh orang lain buat, dia kena buat. Sebab qama bangun. So bila kita bangun, kita kena kudrat kita kena usaha bangkit sendiri. So nama qama. So nama qama ini yang Nabi SAW sebut dalam hadis tu, bukan hanya sekadar kita bangun, tapi kita perlu menghidupkan setiap ruang waktu, terutama malam-malamnya dengan amal-amal kebaikan. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, dalam hidup kita ni, Ramadan ni mungkin beberapa kali dah. Kalau umur dah 42, mungkin 42 kali. Mungkin dah 43 kali. Sebab Ramadan kan bulan Hijri ni dia awal. Dia lebih pendek sikit banding dengan Masihi. Mungkin dah 43 kali. Kalau dah umur 60, mungkin dah 62 atau 63 kali. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, apa yang beza Ramadan dulu dengan Ramadan hari ni? Dan kita nak tinggal dalam Ramadan ni sebagai muhasabah kita. Apa yang kita nak ambil ibrah daripada Ramadan kali ni? Tuan-tuan, ada banyak ibrah yang Allah nak ajar pada kita. Paling penting saya nak sebut pada tuan-tuan, Ramadan menormalkan kembali kehidupan manusia yang namanya manusia Muslim. Hatta kepada bukan Muslim sekalipun, bila namanya puasa, dia boleh menjadikan manusia itu lebih baik berbanding sebelumnya. Kalau tidak percaya, hari ini kita puasa dah berapa kurun dah. Daripada tahun kedua Hijri, disyariatkan kepada Nabi SAW dan umat ketika itu, sampailah hari ini. Dan akan dibawa sampai kepada kiamat. Puasa tak akan berhenti. Kan? Kita dah lama puasa. Tapi cuba tengok bagaimana orang putih baru menggunakan formula puasa dalam keadaan kaedah nak menjaga kesihatan. Atau apa? Intermittent fasting. Intermittent fasting. Maaflah orang putih tak erti. Kan? Dia nak puasa, tapi dia tak sebutlah puasa. Bertahan, berlapar untuk nak pastikan kesihatannya lebih baik. Begitu juga dalam satu kajian dijumpai oleh seorang pengkaji daripada Moskow, Rusia, namanya Yuri Nikolaev. Dia buat satu kajian. Dia kata kalaulah hari ni orang jumpa fosil, tulang belulang dinosaur tu kan, ataupun makhluk-makhluk dulu, kalau hari ni orang jumpa, nescaya orang akan simpan di muzium dan dialah akan jadi hero yang menjumpai fosil ni. Dia kata tak payah cari fosil. Sekarang ni ada satu penemuan yang dulu sepatutnya memang dah ada, tapi hari ni baru kita jumpa penemuan untuk mengubah kehidupan manusia daripada sakit kepada lebih baik. Bukan sakit tu terus sihat, dia kata sakit lebih baik, iaitu puasa. Itu yang jadi intermittent fasting. Orang putih, tapi bila tengok kaedah Islam, kita dah menebani semua. Cuma kita tak viralnya. Sebab dia suka viral bab makan, dia suka viral bab beli belah, suka viral bab lintas jalan, suka viral bab pakaian orang kita. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, bahawa Islam ini cantik dalam hidup. Maka sebab tu antara hikmah kita puasa, Allah nak menormalkan balik hidup kita manusia. Yang sebelum ni pagi berapa kali kita makan? 100 kali je. Dia makan banyak tunggu. Tu 100 suapan. Makan sikit je. Mana boleh perut kecil adik nah. Adik-adik sahabat rahimakumullah sekalian, tu kalau nak sebut tentang kita makan pagi saja dah banyak. Tapi tengok bagaimana Allah atur dalam hidup kita. Bukan kita tak boleh makan, tapi Allah nak atur kembali kehidupan kita dalam keadaan kita jadi lebih baik. Ya, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kata Allahumma shalli, saya tak ingat nama syekh ni. Dia kata apa? Puasa ni untuk apa tuan-tuan? Disebut sebagai liyuji al-ghani, kata ulama, iaitu untuk memberikan nilai kelaparan kepada orang yang kaya. Sebab salah satu penyakit yang dibimbangi oleh orang kaya adalah lapar. Mak tu kalau pergi rumah orang kaya, buka peti ais, daripada tingkat atas sampai bawah penuh makanan. Siapa orang kaya?
Siapa yang rumah dia penuh makanan, atas sampai ke bawah? Tu orang kaya. Kita. Tak cari lah siapa orang kaya tu. Maksudnya kita hidup ni buka peti ais semua dah. Maksud para ulama' ialah puasa ini untuk memberikan satu latihan kepada orang yang ada harta, orang yang ada kekayaan, supaya dia pun sama rasa macam mana orang lain yang turut berlapar sehari semalam, iaitu orang miskin. Sebab itulah prosesnya Allah nak betulkan balik kita hidup rasa prihatin terhadap orang lain. Yang kedua, cuba tengok tuan-tuan, bulan lain bukan kita tak semayang, ya, tapi tuan-tuan hafal tak waktu semayang? Kalau hari ni waktu zuhur pukul berapa tuan-tuan? Tak ingat Ustaz. Buka puasa maghrib? Tak apa enggak? Tunggu azan je Ustaz. Jangan tuan-tuan. Tunggu juga. Macam terjadi di awal Ramadan lepas. Kan? Dekat mana? Sandakan lah. Tawau dengan Kelantan lah. Yang Tok Bilal tu terazan 4 minit awal. Asal Kelantan macam ke mana tu kan? Jangan salahkan Tok Bilal. Rasa terus dia resign daripada jawatan tu tuan-tuan. Sebab kadang-kadang hak yang di Tawau siaran kan? Siaran radio. Yang di Kelantan tak silap saya, muazzin tu dia terawal 4 minit tak silap saya, macam itulah. So kadang-kadang kita perlu juga untuk melihat waktu semasa agar kita lebih berhati-hati. Cuba tengok dalam hidup kita. Tu satu. Yang kita sahur, Allah nak didik seolah-olah sahur ni bangunnya ialah bukan hanya sekadar makan, tetapi yang namanya barakah ialah kita dapat solat berjamaah. Tu poinnya. Yang barakah tu sebab awal pagi kan, sebab Nabi pun doa tuan-tuan. Nabi doa untuk kita. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umat aku di awal waktu. Di awal pagi. Suruh kita bangun awal pagi itu ada kelebihan. Sebab tu disebut tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Bangunlah sahur kerana waktu sahur ni berkah. Sebab waktu tu adalah waktu yang mustajab doa. Waktu itulah waktu banyak nilai pengampunan pada Allah Ta'ala. Waktu itulah manusia yang sedang diulik mimpi. Allah nak bezakan antara orang yang namanya beriman tambah namanya takwa. Siapa yang dapat bangun awal pagi? Itu ya, sebab prosesnya ialah bukan hanya sahur, tapi Allah nak uji kita semua. Siapa yang berjaya menggapai usaha untuk mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bayangkan kita sepanjang 30 hari ni, saya yakinlah tuan-tuan, kita dapat semayang subuh tak miss. Ke ada yang lejak tak? Dia lepas-lepas sahur tu Ustaz, dia letak kepala Ustaz 5 minit. Jangan 5 minit, 50. Letak sedap-sedap pukul 7.30 lah. Sebab tu lepas sahur tunggu Ustaz kan. Macam yang disebut oleh Anas bin Malik, kami waktu sahur lebih kurang bacaan tilawahnya dalam 50 ayat. Untuk memberikan gambaran tempoh masanya tak lama. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, itu di antara ibrah yang saya boleh kongsikan sikit sebanyak berkenaan dengan suasana dalam Ramadan. Maka penghujung ni tuan-tuan, nak masuk dah bulan Syawal, kita nak tinggalkan Ramadan. Macam saya sebut tadilah, mengambil petik kata-kata ulama tadi, ya. Syekh Abdullah Al-Alawi Haddad kata apa? Tuan-tuan jangan bersedih dengan pemergian Ramadan. Walaupun roh kita sedih ya, hakikat kita sedih sebab Ramadan ni buatkan hati kita rasa seronok dengan amal ibadat. Bulan lain ni dia susah sikit nak main masjid, nak baca Quran. Apatah lagi kita nak bersedekah, nak buat amal-amal soleh. Ni bulan Ramadan ya kita sedih. Tapi ulama ni sebut supaya jangan bersedih kerana Ramadan akan tiba pada tahun akan datang. Yang patut kamu takut dan kamu sedih ialah kalau Ramadan tiba di tahun akan datang tapi kamu sudah tiada lagi. Tu yang patut kita ambil pengajaran, bahawa ruang dan peluang tu hanya sekali saja lagi. Tinggal 3 hari tuan-tuan. Tambah lagi, ganda lagi amal kebajikan kita. Apa yang perlu tuan-tuan buat? Baca Quran. Salah satunya disebut oleh para ulama, nak kekal stamina kita, baca Quran. Sebab Quran ini adalah suplemen dalaman, kekuatan dalaman. Orang yang banyak baca Quran, hatinya akan terubat. Walaupun ada, kita manusia ni memang ada kekangan hidup dunia ni. Macam-macam ujian. Imma yang datang secara tiba-tiba, wa imma yang kita tak sangka. Wa imma datang dekat dengan kita, wa imma datang daripada jauh. Ya, baca tuan-tuan. Macam orang kata kena skema tu contohnya kan. Ya, kadang-kadang nak kena juga. Tapi bila kita baca Quran, mudah-mudahan dengan barakah Quran itu Allah lindung daripada sebarang bentuk anasir-anasir jahat. Ya, kita tak tahu yang kita nampak maupun kita tak nampak. Yang kedua tuan-tuan, untuk dapatkan kekuatan kita dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, tolong datang masjid, jangan tinggal jemaah. Kita boleh baca Quran seorang-seorang, tapi berapa kerat boleh baca. Tapi bila kita duduk dalam tadarus ramai-ramai, mudah-mudahan ruh tu akan kita sama-sama dapat peluangnya insya-Allah. Baik, saya rasa cukuplah sekadar itu peringatan ringkas daripada saya untuk semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah